Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Din. Selamat datang ke channel saya. Hari ini kita nak buat video berkenaan Mas Mana. Sekali lagi. Saya pernah buat video berkenaan Mas Mana ni dalam setahun lepas, tapi kali ni saya akan buat video ni mungkin dengan lebih baik. Gitu sebab sebelum ni saya bincangkan Mas Mana berasal dari mana-mana. Sekarang saya akan bincangkan lebih sikit dan kemudian sebab kita dah ada info baru, so saya akan masuk ke info baru dulu lah. Jadi video kali ni macam lebih baik daripada video sebelum ni. Kalau korang still nak tonton video sebelum ni, nak tengok Abang Din setahun lepas macam mana, saya akan letak link dekat bawah, so korang boleh tonton video tu. Video tu ada 2000 views. Banyak tau untuk channel Abang Din, banyak. So korang boleh pergi tengok. Kenapa? Ada sebab lain lah, bukan sebab Mas Mana je. Tapi apa pun yang penting sekarang ni, kita akan cerita tentang Mas Mana, sedikit sejarah dan kemudian teori saya berkenaan Mas Mana. Beberapa perkara lah berkenaan Mas Mana. Apa maksud saya bila saya cakap sejarah? Maksudnya bila first time kita jumpa Mas Mana. Untuk dalam komik, kita first time jumpa Mas Mana pada komik ini, Boboiboy Galaxy musim 1, isu yang ke-7, Ledakan Cahaya, pada episod ekstra. Video saya sebelum ni saya cakap pada isu yang ke-6. Sorry, saya buat salah. Isu yang ke-7, saya salah baca ke ataupun Wikipedia tu yang tak update ke, saya pun tak pasti. Tapi sebenarnya adalah isu 7, Ledakan Cahaya. Kemudian Mas Mana juga pernah muncul pada movie yang kedua, Boboiboy movie 2. 3 babak berbeza. Babak pertama masa dia meeting bersama Yaya, Komedi Kokeci dengan Aman Ramen, tak salah saya, Mas Mana pernah muncul. Lepas tu satu lagi masa scene mereka selamatkan planet Rimbara. Mas Mana cakap hantar armor bot kepada mereka. So basically benda tu yang Mas Mana buat tu, Mas Mana punya armor bot tu. Dan obviously scene yang terakhir semua orang tahu, iaitu bersama Amato bila dia cakap perbaiki paus peraku Amato. Kalau korang ingat scene tu, saya akan letak video. Jalankan diagnosis Amato. Perbaiki paus peraku. Hairan, kenapa kau tak sertai pertarungan tu? Bukan lawanku. Kau yang sepatutnya membantu Boboiboy. Tak perlu. Biarlah dia Dan yang terakhir, Mas Mana juga muncul dalam trailer Mekamato movie. So maksudnya Mas Mana akan ada dalam Mekamato movie. Video saya sebelum ni saya cakap, mungkin kita akan jumpa Mas Mana dalam Mekamato movie. I am right, kita akan jumpa Mas Mana dalam Mekamato movie. Kita dah confirm jumpa Mas Mana sebab 2 babak dalam scene, dalam trailer tu kita ada jumpa Mas Mana. So which is very cool lah, very awesome. Kembali ke komik ni, saya akan tunjuk korang sikit apa yang Mas Mana buat dalam komik ini. Kalau seperti saya cakap, kalau nak tahu lebih boleh pergi ke channel Vlog Iqbal. Tapi saya akan tunjuk jugalah sebab saya nak buat video pasal Mas Mana, kena tunjuk Mas Mana. So dalam komik ni Mas Mana buat apa? Mas Mana sebenarnya datang untuk selamatkan Fang, keluarga Fang basically, tapi lebih kepada Fang dan Kaizo lah. Mas Mana selamatkan Kaizo daripada Borara. Apa yang korang nampak sekarang ni adalah Mas Mana punya pengenalan. Hey, apa khabar, dia cakap. So bila Kaizo nampak dia, Kaizo cakap, hai, tolonglah fokus. Kaizo cakap hero jurus bertopeng legenda. So at this point, pada masa ni Kaizo dah kenal dengan Mas Mana. Mas Mana ni dah cukup terkenal untuk Kaizo panggil dia hero jurus bertopeng legenda. Perkataan legenda tu besar sebab mungkin Mas Mana ni dia tak banyak muncul. So salah satu teori saya lah. Teori ni macam teori kecil lah sebab saya tak nak cerita pun pasal benda ni. Tapi dia sebenarnya mungkin dia jarang muncul. Tapi dia ada, cuma dia jarang muncul. Dan daripada satu panel ni kita dapat macam bagi sedikit karakteristik Mas Mana lah. Mas Mana macam apa khabar. Benda tu membuatkan Mas Mana jadi karakter yang berbeza dari apa yang saya anggap. Saya anggap Mas Mana ni akan jadi karakter yang serius lah. Karakter yang serius, tapi tak juga. Seserius-serius Mas Mana taruh, ada part yang kelakar juga. So Mas Mana pun sama, dia ada part yang kelakar juga. So ni buatkan dia lebih sesuai dengan karakter Amato. So kita akan cakap lebih sikit pasal benda ni. Tapi itulah basically karakteristik Mas Mana daripada satu panel dalam komik ni. Bercakap tentang hero jurus bertopeng legenda. So perkataan legenda tu melambangkan dia macam dah lama jadi superhero. So timbullah satu persoalan, iaitu berapakah umur Mas Mana. So saya nak cerita sikit lah apa pandangan saya tentang umur Mas Mana. First sekali kita kena ingat Mas Mana ni dah muncul dalam trailer Mekamato. So apa yang berlaku dalam Mekamato tu kira macam yang paling lambat lah, paling lama lah. Selepas dalam apa yang berlaku dalam Mekamato, barulah Mas Mana apa yang berlaku dengan Fang dan Kaizo. Sebab masa tu Amato kecil kan, masa dalam trailer Mekamato. So dalam dalam komik ni pula Fang dah berusia 5 tahun tak salah saya. Jadi kalau Fang umur 5 tahun, Boboiboy pun 5 tahun juga. Maksudnya apa yang berlaku dalam komik ni, masa tu Amato dah cukup tua, dah ada anak dah. So dia dah pernah muncul dalam trailer Amato, maksudnya dia dah jadi superhero zaman Amato kecil.
bila sampai sekarang Amato dah ada anak, dia masih selamatkan Fang dan Kaizo, basically jadi macam superhero juga. Dan barulah kita pergi ke movie yang kedua, okay, di mana dia cakap selamatkan Ama buat lah sebagainya lah dekat Amato tu. Okay, so jadi kat situ kita nampak dia dah jadi superhero lama. Okay, daripada Amato kecil pun dia dah jadi superhero. Jadi berapa umur dia? Saya expect Amato sekarang umur at least dah 30 lebih 40 tahun. Okay, jadi masa tu letaklah dah 25 tahun berlaku. Okay, dia tua sikit daripada Amato. Okay, jadi sekarang umur dia dah hampir 50 tahun. Okay, hampir 50 tahun. Jadi kita tak tahulah berapa sebenarnya umur dia. Tapi kalau betul-betul nak tanya saya rasa range dia bukan 40 hingga 50, tapi range dia adalah 50 sehingga 60 tahun. Dalam masa tu lah, 50-an ke berapa. Saya tak rasa kita akan dapat jawapan. Okay? Kita akan dapat jawapan umur dia berapa. Tapi benda ni tak mustahil, sebab mungkin satu hari nanti Monster akan keluarkan macam file sulit Tapops ke apa lagi sekali, dan beritahu umur Amato umur Mas Mana, ataupun benda ni dah terjawab, cuma saya yang tak tahu. Jadi kalau korang tahu berapa umur Mas Mana, komen dekat bawah. Satu lagi persoalannya, Mas Mana ni asalnya sebenarnya dari mana? Okay, sebab seperti yang saya cakap tadi, kita nampak dalam trailer Amato yang dia hero di bumi, kemudian dia ada di planet Fang, planet yang berbeza itu, planet Gogo Boogie. Dia selamatkan bapa Fang, iaitu keluarga Fang lah, sebab bapa Fang ni seorang governor di planet tu. Jadi mungkin dia asal daripada planet Gogo Boogie juga, okay, ataupun dari planet yang berbeza yang kita tak tahulah. So dia asal daripada mana? Teori saya rasa dia memang berasal dari planet Gogo Boogie. Okay, sebab apa? Sebab dia selamatkan governor Gogo Boogie. So governor Gogo Boogie ni maksudnya orang yang besar lah kan. Jadi mungkin dia ada macam personal contact ke apa. So bila bapa Fang dijumpai Ibu Rara, benda orang pertama yang dia contact adalah Mas Mana. Nanti hantar SOS ke apa. Mungkin sebab mereka dah kenal dari dulu-dulu lagi. So mungkin Mas Mana ni planet orang dia, orang daripada planet Gogo Boogie. Okay, sama macam Fang dan Kaizo. Ada yang cakap Mas Mana ni bapa kepada Kaizo dan Fang. Tapi kalau korang dah baca komik ni, korang tahu benda tu tak betul lah. Sebab kita dah jumpa bapa Fang dan Kaizo. Kalau lah bapa Fang dengan Kaizo ni muka dia lain macam, kita macam mungkin jadi ini bapa angkat dia. No, muka dia sama macam Kaizo dengan Fang. So dengan rambut dia yang sama warna dan sebagainya. Jadi saya rasa itu memang bapa dia dan mak dia juga pun ada dalam buku ni. So yes, mungkin Mas Mana cuma penduduk di planet Gogo Boogie yang merantau ke seluruh galaksi, dan pada masa yang sama, masa awal-awal dia jadi superhero, dia pergi ke bumi untuk selamatkan Paus Vera, dan kemudian secara tak langsung jadi superhero di bumi. Dan situlah basically jalan cerita untuk Mas Mana. Tak tahulah kalau tiba-tiba dia dari planet yang berbeza, itu saya tak pasti. Tapi buat masa ni saya rasa Mas Mana ni datang dari planet Gogo Boogie. Sebab itulah semasa dia selamatkan Fang, Kaizo cakap hero legenda. Okay, sebab dia dah famous dari dulu lagi dekat planet Gogo Boogie. So hero legenda yang dah tak duduk kat planet Gogo Boogie kembali ke Gogo Boogie untuk selamatkan governor Gogo Boogie. Kita tak tahu mak bapak Fang selamat ke tak. Ada yang cakap mak bapak Fang selamat, ada yang cakap mak bapak Fang dah tak ada. Saya tak pasti, tapi buat masa ni itulah dia teorinya. Dia adalah daripada Gogo Boogie. Video saya sebelum ni saya cakap saya tak tahu, tapi kali ni saya letakkan, saya cakap dia adalah dari planet Gogo Boogie. Dan kemudian obviously macam Bobo Boy, dia pergi ke banyak planet untuk selamatkan Paus Vera, dan pada masa yang sama selamatkan keadaan di planet tersebut. Kemudian kita nak cerita tentang Mas Mana dan Amato. Okay, hubungan mereka. Dalam video sebelum ni saya cakap Amato dengan Mas Mana mungkin kawan. Okay, tapi siapa ni, Vlog Iqbal ada komen dekat video tu. Okay, dah lama dah Vlog Iqbal cakap mungkin dia lebih kepada murid dan guru, dan saya sangat setuju. Dan daripada itu juga saya nak tambah, mungkin Amato ni adalah anak murid pertama Mas Mana. So Mas Mana ni masa tu mungkin dia muda lagi, dia tak nak ambil anak murid, tak nak ajar sesiapa. Tapi mungkin Amato gunakan kehebatan bercakap dia, dan kemudian Amato jadi anak murid Mas Mana, orang pertama yang belajar maksudnya belajar cara-cara untuk jadi superhero bersama Mas Mana. Mungkin itulah dia orang punya, basically dia orang punya pertalian lah, guru dan anak murid, dan juga kawan lah. Kalau macam saya cakap tadi, mungkin umur dia tak beza jauh dengan Amato. Okay, mungkin masa Amato umur 15, umur dia mungkin beza 5 tahun je umur. Tapi pada masa yang sama, Amato akan ada satu certain level of respect lah. Dia akan rasa respect sebagai cikgu dia, dan juga pada masa sama diorang boleh berbual macam kawan. Sebab caranya macam dalam dalam movie kedua punya scene yang terakhir tu, kita nampak ada, saya dapat dua benda tau, dua
persepsi. Cara Amato bercakap dengan Mas Mana ibarat mereka kawan, tapi cara Mas Mana cakap kepada Amato ibarat Mas Mana ni adalah orang atasan Amato. So mungkin yes, orang atasan Amato, guru Amato, tapi pada masa sama bila mereka boleh keluar pergi minum, pergi ngeteh kat kedai mamak, mungkin mereka adalah kawan-kawan sahaja. Jadi itulah saya rasa pertalian antara Amato dan Mas Mana. Ini semua cuma teori dari apa yang kita nampak sebelum ni. Tapi itulah, kalau betul-betul, kalau salah pun tak ada masalah. Adakah kita akan jumpa Mas Mana pada masa depan? Obviously, kita akan jumpa Mas Mana dalam movie yang pertama yang insyaAllah akan keluar pada hujung tahun ini. Dan mungkin juga dalam Mecha-Mato series kita akan jumpa Mas Mana. Mungkin sebagai karakter yang muncul sekali-sekali lah, bukan di setiap episod ada. Dan kemudian kita mungkin akan jumpa Mas Mana lagi di dalam Bobo Boy movie yang ketiga nanti. Okay, dalam komik saya tak pasti. Saya harap lah, saya harap sangat dalam isu akan datang untuk musim yang kedua nanti kita akan jumpa Mas Mana, even Amato. Tapi mungkin kita akan jumpa karakter-karakter ni dalam filem Amato, dalam filem Bobo Boy yang ketiga nanti. So maksudnya tahun depan lah kita akan jumpa yang kira-kiranya Mas Mana yang baru lah, Mas Mana yang versi paling baru. Okay, sebab apa yang kita akan jumpa dalam movie Amato ni semua Mas Mana masa dia muda. Jadi saya nak tengok Mas Mana masa dia tua juga. So dua-dua versi Mas Mana saya nak tahu. Okay, itu saja video saya berkenaan Mas Mana. Kalau korang ada sebarang soalan lagi, boleh tanya dekat bawah. Kalau saya berjawab, saya jawab lah. Sebab saya pun tak tahu banyak tentang karakter ni. Okay, sebab yelah, karakter ni pun sangat-sangatlah misterius. Dan saya rasa sebab itulah ramai yang suka dengan Mas Mana, walaupun kita jarang jumpa Mas Mana, sebab karakter dia sangat misterius. Apa-apa pun, ribuan terima kasih kerana menonton. Harap korang semua kekal sihat selalu. Kes COVID naik lagi, harap-harap dapat jaga SOP dengan baik. Nak cerita sikit berkenaan live stream. Saya dah pasang niat untuk cuba live stream setiap hari lagi macam dulu. Sebab saya rasa macam saya ada masa sikit selepas asar sehingga dalam pukul 6. Jadi tengoklah kalau hari ini kita akan live stream petang setiap pukul 6, setiap pukul 5 hingga 6 dalam 1 jam sehari. Mungkin cukup kot untuk kita berbual dan sebagainya. Apa-apa pun, terima kasih sekali lagi. Jumpa lagi di masa akan datang. Bye-bye.